say you're mine. Sophia, know that you and I shouldn't feel like a crime. Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. InsyaAllah kita akan teruskan dengan projek inovasi kita, iaitu berkaitan dengan elektrik ataupun optik. Jadi untuk membuat inovasi ini, antara komponen yang kita perlukan dan kita gunakan adalah Teneng. Nampak tak? Ni, tahu tak ni apa? Ni nama dia adalah Arduino. Arduino jenis Uno. Dan Arduino ni dia berfungsi seperti motherboard ataupun otak kepada Lita yang akan kita hasilkan, di mana kita akan upload coding dalam Arduino ni dan dia akan bagi arahan dekat komponen-komponen kita. Dan kenapa kita gunakan Arduino ni? Sebab dia akan menjimatkan kos penghasilan kita, di mana kebiasaannya kalau kita tahu untuk hasilkan satu sistem Lita, contohlah kalau kita nak gunakan sistem tu, dia ada guna timer ke ataupun dia ada perentak. Jadi kalau sistem biasa tanpa Arduino, kita perlukan komponen dia macam komponen timer tu. Jadi kalau ada Arduino, kita dah tak perlu dah komponen tu. Kita just masukkan pengiraan tu dalam coding dan kita upload terus dalam ni. Jadi kita dapat jimatkanlah benda tu. Wow. Jadi seterusnya kita perlukan ni pula nama dia adalah optic sensor ataupun lebih dikenali sebagai sensor inframerah. Di mana sensor ni dia akan bertindak balas terhadap cahaya inframerah. Kalau kat sini kita dapat lihat dia ada dua diode. Dia ada kanan dan kiri, dan satu diode ni dia berfungsi sebagai IR transmitter ataupun infrared transmitter ataupun pengantar infrared, dan satu ni adalah IR receiver. Dan IR receiver ni adalah dari jenis diode pekecahaya ataupun photodiode. Jadi di mana satu diode ni akan hantar infrared dan satu ni akan menerima. Dia akan menerima infrared yang dipantulkan oleh objek lah. Contoh macam ni, ni sistem kita. Lepas tu depan ni ada satu objek. Jadi infrared yang dihantar oleh diode ni akan dipantulkan dan diterima oleh diode yang sebelah dia, untuk dihantarkan semula kepada kita punya Uno tadi. Ni kalau kita dapat lihat dekat belakang ni, dia ada VCC, ada GND dan ada out. VCC ni adalah dia punya supply dia. GND ni ada benda ground, dan out ni adalah di mana output dia akan dihantar balik ke dalam Uno tadi. Dan seterusnya kita perlukan micro servo motor. Dan micro servo motor ni kalau kita lihat dengan lebih jelas, dalam motor ni dia ada tiga perkara, iaitu dia ada baji, dia ada motor jenis DC, dan dia ada dia punya reader ataupun pembaca. Di mana pembaca ni dia akan menerima maklumat daripada Arduino tu untuk dihantar kepada motor ni bagi dia punya fungsi tertentu. Perbezaan dia dengan motor-motor biasa adalah di mana motor jenis ni kita boleh setkan kita nak dia pusing berapa darjah. Contohnya kita nak dia pusing 90 darjah saja. So kita boleh setkan dekat kita punya coding tu. Nanti dia akan pusing mengikut coding kita lah. Sama ada kita set untuk dia pusing 90 darjah ataupun 180 darjah ataupun 360 darjah ataupun berpusing tanpa henti. Dan seterusnya antara yang kita perlukan dan paling penting adalah jumper wire. Jadi ini adalah jumper wire jenis male. Nampak? Kiri kanan dia adalah male. Jadi dia adalah jumper wire male. Dan ni pula adalah jumper wire jenis female. Yang ni female, nampak ni. Yang ini adalah male. Nampak kan beza male dengan female? Male dan female. Beza lah. Baiklah. Betul awak tak perlukan bantuan pasang benda ni? Tak apalah, kami boleh buat. Terima kasih ya.
Okey, mula-mula perlukan semua benda ni. Grace, manual ni bukan dalam bahasa Malaysia pun. Macam mana kita nak pasang ni? Jangan risau, takkanlah susah sangat. Kalau ikut gambar rajah tentu boleh punya. Oh. Asbel bawa alatan. Oh, kita tak perlukan tu. Kita ada peralatan yang kita perlukan dekat sini. Oh, okey. Okay, baiklah. Jadi sekarang kita akan pasang kita punya komponen-komponen ni untuk menjadi lita yang kita inginkan. Jadi kita akan mulakan dengan servo motor dia. So kita akan sambungkan servo motor kita dekat kita punya jumper wire. Ni jumper wire jenis male dan male. Kita akan sambung dekat sini. Kalau kita tengok dekat sini, dia kan ada warna kan. Ada warna coklat, ada warna merah dan warna ni yang kita bagi warna apa? Warna oranye, warna kuning boleh lah. So sini pun ada warna yang sama. So kita ikut je warna tu. Merah dan coklat. Kenapa kita kena pasang benda ni dekat jumper wire jenis male supaya kita boleh sambungkan dia dekat Arduino kita. So nampak ni, Arduino ni kat sini dia adalah jenis female. So kita kena sambungkan dekat male supaya kita boleh sambungkan dia dekat belah-belah sini. Jadi kita sambunglah kita punya untuk kita punya infrared kita. Kat sini ada 3 kaki. So sini ada 3 wire juga. Kita sambung je. Kita just masukkan je dia. Ada VCC, ada GND ataupun ground dan ada out. Okey. Kita masuk ketat-ketat. Oh. Okey, nampak. Dia masih cantik. Okey, seterusnya kita akan sambungkan dua komponen kita ni, iaitu kita punya infrared dan kita punya servo motor dekat Arduino. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kan dia ada VCC, ground dengan out. Sama juga dekat sini. Kita tengok betul. Okey, nampak ni. Dia ada ground dan dia ada macam VCC tadi dia punya supply. So kita ada supply kat sini, kita ada 3.3 ataupun 5 volt. Dan satu lagi kita ada dia punya out. Out ni dia punya maklumat daripada sini yang akan disampaikan kepada Arduino ni. Jadi kita tengok sekejap Okey, VCC adalah warna coklat. So kita akan masukkan dekat coklat ni. Tadi dia punya untuk infrared ni dia adalah 2 hingga 10 volt. Jadi kita akan pilih 3.3 volt. Kita akan letak dekat 3.3. Saya nampak ni. Saya masuk dekat 3.3. Dan kemudian dia punya ground adalah warna merah. So kita akan letak dekat ground warna merah. Nampak Tak nampak bagi tahu tau. Okey, dan akhir sekali kita ada dia punya out. Dan out ni dia akan sambung dekat D2. Kenapa saya sambung dekat D2? Sebab jawapan ni ada dekat kita punya coding. Okey, sekejap Oh, tercabut. Okey, seterusnya kita akan sambung pula kita punya micro servo. Jadi kita akan sambung dekat warna merah dekat 5 volt. Sebab apa kita pakai 5 volt? Sebab kita punya servo ni maksimum dia adalah 5 volt. Jadi untuk kita dapatkan torque dia yang paling tinggi, kita akan pakai volt yang paling tinggi. Okey. Dan coklat adalah dia punya ground. Sambung dekat ground. Dan akhir sekali kita ada wire orange, iaitu dia punya output dia. Dan kita akan sambung dekat D8. Hop. Tada. Okey, jadi inilah bentuk lita kita. Ini kita punya infrared. Ini kita punya motor. Dan ini adalah kita punya Arduino, iaitu otak kepada lita kita.
Sekejap. Okay, baiklah. Sekarang kita akan teruskan kepada macam mana kita nak upload kita punya coding dekat dalam Arduino tadi. Okay, mula-mula kita kena sambungkan Arduino ni. Kita akan sambungkan daripada kita punya laptop ataupun PC. Dan seterusnya, kita akan gunakan perisian Arduino yang dekat atas kali tu. Okay, kita akan gunakan perisian tersebut. Okay, mula-mula kita akan paste kita punya coding dekat sini. Okay, paste kita punya coding. Dan kemudian kita akan compilekan dia. Okay, nampak? Dia ada pada bahagian tepi kiri tu dia ada sebut dan compile. Jadi kita tahulah compiling kita tu dah lengkap ataupun belum lengkap. Tujuan adalah ada untuk pastikan tiada ralat pada kita punya coding. Kita pergi kepada tools. Kita pilih board dan kita akan pilih kita punya Arduino. Dan Arduino kita adalah Junin Uno. Kita pergi pada tools kembali, kita pergi kepada port. Dan kita akan pilih port yang kita gunakan. Macam tadi kita cucuk pada port nombor 5. Dan jadi kita akan pilih COM5. Dan kita akan uploadkan dia. Six and a half hours later. Okay, dah siap upload. Kalau kita lihat dekat kita punya coding tu, kita akan dapat lihat kita punya coding berkaitan dengan komponen-komponen kita macam yang my servo tadi, dia adalah mewakili kita punya servo motor dan bawah dia benda ni adalah mewakili kita punya sensor infrared tadi. Dan tadi kita pilih servo kita untuk pusing 180 darjah dan inilah nilai dia, 180 darjah. Okay, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada gerak kerja sistem yang kita hasilkan. Jadi untuk Arduino ni bagi dia berfungsi, kita perlukan supply sebanyak 5 volt. Jadi sebab tu kita pilih power bank. Sebab power bank dia ada pilihan sama ada 5 volt ataupun 5 volt dan 5 volt. Okay, jadi kita sambungkan je kita punya ni. Nampak Kita sambungkan dekat ni. Oh, terbalik. Okay, jadi kita dapat lihat dia kat sini. Kita punya Arduino ada nyalaan. Ni, nampak dia on. Dan dekat sini pun, dekat dia punya input dia menyala. Nampak warna hijau ni. Jadi tengok bila saya letak tangan saya, nampak output dia menyala. Jadi maksud dia dekat sini, dia punya receiver dia menerima isyarat. So tahu apa dia menyala. Dan daripada output ni, dia akan hantar terus kepada Arduino ni balik. Dan Arduino ni akan bagikan arahan dekat kita punya motor. Nampak motor ni bergerak. Okay, sebenarnya motor ni bergerak apabila dia dapat, apabila sensor kita dapat detect sesuatu tau. Contoh macam ni. Okay, nampak. Bila adanya sesuatu objek ataupun halangan di depan kita punya sensor, kita punya motor ni akan bergerak. Jadi untuk kita punya sistem ni, kita perlukan motor ni untuk berpusing 180 darjah. So kita dapat lihat dia berpusing 180 darjah. Baiklah bro, akhirnya kita berjaya. Tahniah untuk semua. Bagus, bagus, bagus. Sekarang mari kita cuba guna. Nice.